Ada tak simbol faktorial? Dekat atas bahagi ke darab? Okay, shift. Cuba tekan kelas 4 faktorial. Apa jawapan dia? Okay. Cikgu tak tahu kat mana. Mitilish, di atas mana Mitilish? Darab ke bahagi? Bukan, itu NPR. Faktorial ke mana? Kalkulator. Dah jumpa bawah mod. Bawah mod. Okay. Kalkulator cikgu. Sebab cikgu punya kalkulator lain daripada kamu. Okay, kelas dah jumpa. Tekan kelas 4 faktorial. Dapat jawapan apa? 24, okay. Okay, tekan kalkulator. Empat. Cuba tekan apa jawapan dia. 4P4 tengok dalam kalkulator ada NPR. Atas darab. Ini cukup pasti. Atas darab. Tekan 4 dulu. Tekan 4 dulu. Shift. Tekan yang P. Dapat dah kelas? Okay, boleh 4P4 dapat dalam kelas 24. Boleh? Okay, lagi satu. Cuba buat yang ni. Nombor 3. Okay, apa jawapan dia? Okay, 24. So, kelas. Jawapan dia 24. So, ada 3 cara kelas. Okay, apa maksudnya? Cuba terangkan one by one. Apa maksud factorial? Okay, apa maksud factorial? Okay, apa maksud factorial? Maksudnya kita pilih semua. Okay, factorial dengan ini adalah benda yang sama. 4 factorial maksudnya 4 darab 3, darab 2, darab 1. Tu kita dapatlah jawapan dia. Maksudnya kelas, apa maksud di sini? Kita akan pilih, dalam pilihan kita ada syarat dia ada 4 nombor. Kita boleh repeat balik. Maksudnya kelas, okay, let me. Okay, yang ni yang kelas 4P4 maksudnya kita ada 4 nombor. Nanti cuba terangkan one by one nanti. Kita ada 4 nombor. Kita nak pilih ke 4-4. Kita dapat 24. So kelas basically ada 3 cara. Cikgu akan emphasize most on this. Sebab yang ni senang diguna. Okay, kenapa cikgu beritahu kamu. Okay, formula ni pun boleh kelas ini senang jugalah. Tapi depends lah. Ikut soalan. Okay, mana-mana suka hati kamu lah. Tapi cikgu akan more emphasize on this. Okay, kamu boleh gunakan cara mana yang kamu rasa kamu faham atau kamu okay. Boleh? Cikgu nak clear first. Okay kelas. Kita buat soalan yang sama. 1, 2, 3, 4. Macam mana kita dapat 24 dalam kelas? Cikgu tanya kamu. Okay, cikgu nak buat password. 4. Ada 4 digit. Betul? Okay kelas. Ruangan pertama ni, cikgu ada pilihan nombor apa? Cikgu boleh letak nombor apa di sini? Nombor pertama ni. Apa pilihan cikgu? Yes, 1, 2, 3, 4. Mana-mana boleh. So, saya ada berapa pilihan kelas? 4, yes. Okay, then di sini pula, yang nombor 2, let's say cikgu dah pilih nombor 2. Contohnya saya dah pilih nombor 2. So, yang garis yang kedua saya ada berapa pilihan? Nak pilih-pilih dari nombor apa? 1, 3, 4. Yes, 1, 3, 4. So, ada berapa pilihan untuk saya kelas? Nombor 3. Di sini. 3. What about here? Yang garis yang ketiga. 2. Then? 1. Itu je jawapan dia. Okay? Itu sahaja. Kelas, soalan yang sama. Okay kelas, tolong tanya cikgu soalan siapa tak faham yang ni. Apa yang cikgu sedang buat. Maksudnya kelas, ini bukan nombor 4 dah. Kelas kamu kena tahu ini bukan nombor 4. Ini bukan nombor 4 dah kelas. Bukan pilihan. Ada 4 pilihan.
Kan biasa kamu nak buat password kan dia orang kata okey mesti ada nombor, mesti ada aksara semua tu. Inilah. Ini yang kamu kena pilih. Itu yang dia orang dah tahu dah. Satu orang boleh buat dalam berapa password. Okay, ini yang mereka akan gunakan. So basically bila dia kata macam tu dia tahulah berapa juta orang boleh buat password dalam dengan guna tu. Secure. So kelas, so lagi sekali ingat dah kelas, dia bukan nombor, ini pilihan kita. So last tinggal satu nombor, kita akan buat. So 4 ada 3 dan 2 dalam 1. So ini juga sama dengan 4 faktorial. Maksudnya kita pilihkan ke 4 nombor. Kelas tanya cikgu soalan. Ada masalah tak yang ni? Kelas kan? Kan teacher. Okay, soalan yang sama. Cikgu nak tanya kamu soalan yang sama. Okay. 1, 2, dah cikgu besarkan sikit. Okay, 1, 2, 3, 4. Okay, cikgu nak 3 je. Kali ni cikgu nak buat password tapi cikgu nak 3 nombor sahaja. Apa jawapan dia kelas? Apa jawapan dia? 4, 3, 2. Yes, 4, 3, 2. Kenapa 4, 3, 2 kelas? Sebab 3 nombor saja. 3 nombor saja tapi pilihan saya ada berapa? Ada 4 pilihan. Betul tak kelas? Betul? Betul. So ada 4 pilihan, ada 3 pilihan, ada 2 pilihan. Kita darab kelas SPM kamu boleh jawab macam ni saja dapat markah penuh. Yep. 3, 2, 1 sebab kita mula ruangan pertama kita ada 4 pilihan. Kalau dia kita ada 4 nombor. 4 nombor. Kita nak pilih 3. Itu saja. Maksudnya saya dah bagi kamu, okey contohnya saya bagi kamu 4 nombor. Saya kata okey, kamu ada 4 nombor tapi yang cikgu nak buat yang password tu dan 3 nombor saja. Maksudnya jadi macam ni. 3, 4, 2. 1, 2, 3. 4, 3, 2. Maksudnya macam ni lah. Macam ni. Faham tak? Kita nombor ni pilihan ada 4. 4 pilihan. Tapi nak buat password je just userkan 3. Faham? Boleh Okey. Kelas kamu nak salin kamu beritahu cikgu kata cikgu akan padam. Kalau kamu nak cari contoh, kata cikgu go to next example. Okay kelas. Yes. Yang kita belajar ni cara yang ketiga tadi Betul. Cara 1 dan 2, 1 dan 3 actually same lah. Tapi 4 tu macam tadi 4 P3. Maksudnya dari 4 kita nak pilih 3. Kalau kamu nak guna ni lah. Cuba tekan ni. Tekan calculator. Apa jawapan dia? 24 juga. So samalah sebenarnya. Ini cara dia 4P3. Tapi cikgu just kamu nak guna ni boleh saja. Tapi yang ni, kalau kamu guna yang ni kan, untuk semua salah kita boleh guna, kita boleh aplikasi. Okay, nanti cikgu akan beritahu lah. Okay, kamu boleh guna apa saja cara. Yes. 4 ni nilai yang 1, 2, 3, 4 tadi 1, 2, 3, 4. Yes, jumlah kita ada 4 nombor. Dari 4 nombor kita dah pilih 3 nombor sahaja. Itu maksud dia. Okay, so P tu pilih lah basically. Okay kelas, cikgu dah beritahu kamu pilihan tu apa kelas? Pilihan tu basically adalah susunan. Pilihan tu adalah susunan. So kamu nampak, nanti soalan dia sama je untuk pilihan tu kamu. Kamu nampak dia susunan, itu adalah pilihan tu. Okay, so kelas soalan yang sama cikgu nak pergi tadi. Cikgu nak susunan, cikgu tanya kamu. 1, 2, 3, 4, kita stick kat sini. Okay, saya nak 4 digit nombor. Saya nak bina 4 digit nombor. Syarat dia kelas, syarat. Mesti ada syarat lah. Okay, syarat dia adalah mesti nombor genap. Mesti nombor genap. Kelas apa jawapan dia? Okay, fikirkan beta cikgu. Mesti nombor genap cikgu nak 4 digit tapi mesti nombor genap.
2100. 2100. Berapa? Apa alasan? Apa jawapan Jawapan 2100. Jawapan ke tak? Cuba letak. Jawapan dia 2100. Jawapan. Can I know why? Sebab nombor genap ada 2 je. Okay, then? Then lepas dah guna 2 nombor genap dah tak ada nombor lagi. Okay, so 2100 macam mana you dapat? Yalah. Maksudnya Tak, 2100 jawapan kan tu? 2 darab 100. 2 darab 1 darab 0 darab 0. Oh, okay. Okay, itu pendapat Yolong. Okay, Lim Ipang, why 16? Ijin, why can you tell me? Why why 16? Okay, Zack, betul lah. Zack 50 jawapan dia tak betul tapi konsep dia betul. Dia dah fikir dah. So dah dapat nombor genap, jadi 2 yang akhir mesti 2 atau 4. Itu mesti dah. Okay guys, any others? Ada idea? Okay kelas, apa maksud nombor genap? Macam kawan-kawan Zack kata, di sini mesti 2 atau 4 baru dia adalah nombor genap. Okay, 2 atau 4. So kelas, yes. Okay, cuba tanya kamu, masa kecil-kecil dulu, kelas sekolah rendah, belajar, apa tu nombor genap? Boleh bahagi 2. Boleh bagi dengan 2. Okay. Baik. 2, 4, 3. Ni nombor genap ke nombor ganjil? Macam mana kamu tahu ganjil? Ganjil sebab ada 3. Then kenapa you tanya cikgu soalan ni? Kalau macam tu mesti belakang genap mesti ada nombor apa? Mesti belakang juga nombor genap. Kelas ini mesti kelas. Kalau kamu nak nombor genap, belakang dia mesti nombor genap. Sebab tu kamu ni senang cepat je kamu beritahu. Cikgu ini nombor ganjil cikgu. Kenapa kamu beritahu? Kamu bukan bahagi dengan 2 ke 3. Kamu bahagi je, tengok je nombor 3, kamu cakap dia ganjil. Betul tak? Tadi cepat jawab ganjil ni kenapa? Sebab kamu tengok belakang ni nombor 3. Betul kan tidak? Yes. So, yang kamu di sini bila dikata syarat dia mesti nombor genap, maksudnya understood, nombor saya nak buat ni mesti belakang dia tak kisahlah depan dia apa, belakang dia ada 2 atau belakang dia adalah nombor 4. Ini mesti. Baru kita panggil dia nombor genap. So faham tadi siapa yang tanya cikgu yang belakang kenapa mesti 2 dan 4? Faham tak kelas? Okay? Okay, so kita ada berapa pilihan nombor terakhir? Kita ada berapa pilihan nombor terakhir? 2. 2. Yes, 2. Kita ada 2. Dia kahwin ke 2 baru kita ada. Sorry ya kelas. Okay, so 2. Okay, what about others depan ni? Okay, kenapa tadi cikgu tak nak beritahu kamu yang formula tu? Sebab ni lah, sebab nanti cikgu akan beritahu kenapa. Okay, kelas 2, depan ni apa kelas? 1. 1, jadi 1.
Just back to our original. Okay. Kalau 3, 2, 1, yes betul. Maksudnya kelas, maksud dia kenapa? Okay, let's say macam ni kan kelas. Kalau ada 4 nombor ni, cikgu dah pilih nombor 4 nak letak di sini. Lagi ada berapa nombor? Lagi ada berapa nombor? 3. Then sini. Betul tak kelas? Kalau saya pilih 2 pun, sini ada 3. Saya pilih 4 pun, tapi mesti salah satu tak kelas. Maksudnya dia macam ni ya. Dia macam ni ya kelas. Dia boleh jadi 2, 3, 1, 4. Boleh saja. Tak salah. Okay. Atau 1, 4, 3, 2. Ni pun boleh. So di sini ya kelas, belakang kalau kamu tengok, mesti ada pilihan 4 atau 2 saja. Tapi yang ni, 3 nombor ni boleh saja. Kalau kita sini pilih 4, so kita ada 3 pilihan di sini. Kelas tanya cikgu soalan, sebab dalam PAM ni ya kelas, tak ada calculation yang hebat-hebat. Tak adalah sampai 5 muka surat. Dia 2 line saja habis jawapan. Tapi kamu kena faham konsep dia. Yang tadi cikgu kata nombor genap pun dia pernah keluar soalan SPM sebenarnya. Walaupun kita tengok macam simple, dia memang pernah keluar SPM. Ramai kawan kamu tak dapat jawab juga. Cikgu yang 1432 ni saya tak faham. Yang mana? Tak. Kalau saya nak buat nombor, saya buat nombor. Contoh saja. Ini contoh. Contoh, saya buat 4 digit nombor genap. So boleh buat ni macam ni kan? Ni nombor genap ke tak? First of all. Nombor genap. Nombor genap. So maksud cikgu tadi, apa cikgu kata, as long 4 dan 2 di belakang, tapi kalau sini dah 2 digunakan, tak boleh guna lagi lah di sini. Faham tak? Tak boleh guna macam ni. Ini memang salah lah sebab kita ada satu je nombor 2. Betul tak? Satu pilihan saja untuk nombor 2. Ini tak boleh lah. Tapi yang ni 2 boleh. Maksud cikgu di sini, kamu tak perlu tahu nombor apa akan berlaku. Kamu kena tahu berapa pilihan saja. Di sini kelas, sebab cikgu kata pilihan tu, kamu kena tahu berapa pilihan saja. No worry about apa nombor dapat. Tapi cukup bagi pilihan tu. Apa pilihan kita saja. Okay? Apa pilihan kita? Ada berapa pilihan? Pilihan tu atau berapa pilihan. Dan boleh cikgu bagi soalan lagi. Nombor yang sama. Yap. Jawab. Okey, sama juga. Okey, sekarang kita ada berapa nombor? Okey, jawapan dia apa kelas? Jawapan dia, yang cara cikgu kirakan dia, jawapan dia apa? Apa jawapan dia tadi? Ini jawapan dia apa kelas? 24? 12. Betul 12. So kan 12. Okey kelas, untuk SPM nak guna formula. Okey, dengar, kita ada 4 nombor. Okey, yang mana sama adalah yang cara dia adalah 2. So 4P2. Itu je jawapan dia. 4P2. 4, 2 tu adalah nombor genap. Yang semua dalam pilihan masuk, so 4P2. Lepas tu cikgu tak ajar formula dulu sebab kamu tak boleh imagine. Kalau yang ni kamu boleh imagine, kamu boleh nampak apa jawapan dia. Lepas tu cikgu lagi suka guna yang style macam ni daripada guna formula sebab bila dia complicated, ada 2 syarat semua nanti kamu confuse dengan yang formula. Cikgu, Yap. yang syarat cikgu ni mesti nombor genap, dia syarat dia kepada jawapan ni. Tak faham lagi repeat apa maksud dia? Syarat cikgu ni yang mesti nombor genap, reply tu jawapan dia yang 12 tu ke ataupun Jawapan dia 12. Maksudnya kita ada 12 pilihan untuk buat nombor genap daripada 1, 2, 3, 4. Itu maksud dia. Oh, okay. Okay, so pilihan tu maksudnya susunan atau kita buat pilihan. Kita buat pilihan, kita susunkan. Maksudnya bila kamu susun nombor tu, kamu ada 12 cara untuk susun nombor 1, 2, 3, 4.
Kelas tak faham tolong tanya cikgu, bab ini tak ada kaitan dengan how good you are in maths atau how good you are in mathematics. Ini faham, kamu kena faham. So cikgu boleh terangkan sampai kamu faham. Nanti soalan yang berjenis-jenis tu nanti kita akan buat. Tapi yang asas tu kamu kena faham, baru kamu boleh buat soalan yang lain. Kelas soalan ni ya kelas sebelum ni KBSM, dia keluar dalam paper 1 sahaja. Paper 1 dia orang lain sikit dan paper 1 saja dan biasa 3 markah saja. Okay, dan banyak pelajar biasanya dia faham, dia buat, tak faham dia tak buat saja. Okay, bab ni dibiarkan saja. Tapi untuk kamu kelas, kamu tak boleh ignore this topic sebab dia keluar dalam 6 markah, 8 markah macam itu. Paper 1, dia pun keluar dalam paper 1. Ada satu dia cuba tengok paper, trial paper, kita buat paper 1, paper 2. Tapi kalau ikut SPM, lembaga, can become in paper 1 or paper 2. Tak ada syarat langsung. So kelas kamu kena faham jugalah topik ini. Cikgu. Boleh? Yes. Saya faham yang 3 darab 2, darab 1, darab 2. Ya. But why 4P2? Okay. Okay, 4P2 dia macam ni. Okay. Cikgu dah beritahu kamu formula dulu. Okay, kita pergi ke buku teks lah. Sebab tu cikgu tak nak confuse kamu dengan formula sekali. Sebab formula kamu kena belajar dulu benda lain. Okay kelas, apa maksud formula dia? Kamu kena faham dulu lah. Okay, cikgu, itu kita kena pergi ke buku teks. So cikgu terangkan dari sini ya kelas. Kamu akan faham. Okay, kita pergi ke formula dia. So kelas ini yang tadi. Okay, ini cikgu terangkan sikit kita dah balik ke buku teks. Okay, tadi sebenarnya cikgu tak nak masuk ini dulu. Since you all concerned about the formula, so let's go here first, baru kita pergi yang sana lagi. Okay kelas, contohnya soalan satu apa tu? Okay kelas, dalam pilihan tu ada banyak cara untuk pendarapan. Okay, tentukan bilangan cara melambungkan sebiji dadu dan sekepit 2 shilling secara serentak. So untuk dadu, kita ada 6 pilihan, ada nombor 1 hingga 6, betul? Ini cikgu terangkan contoh dulu kelas, baru cikgu pergi kat sana. Lepas tu sekepit 2 shilling, kita ada 2 pilihan, kepala dengan bunga, contoh lah. So bilangan cara dia 6 dan 2 lah 12. Boleh? Boleh tak kelas? Boleh? Okey, lepas tu cari bilangan cara seorang boleh meneka kod 4 digit bagi mengakses telefon bimbit jika pengulangan digit dibenarkan. Kelas, ini boleh guna cara cikgu. Pengulangan digit dibenarkan kelas. Tengok dia guna. Kenapa dia buat 10 dan 10 dan 10 dan 10 kelas? Sebab boleh pilih nombor yang sama lagi. Betul. Dia boleh buat nombor yang sama, boleh pilih. Pengulangan dibenarkan. Macam tadi konsep yang cikgu ajar tu, dia tak ada pengulangan. Faham tak kelas? Tak ada, cannot repeat. Itu yang jadi 4, 3, 2, 1. Kalau ada 4 nombor, dia kata, okay, contohnya kelas ada 4 nombor. 1, 2, 3, 4, macam tadi kan. Kalau dia kata pengulang ini, mesti ada dia, mesti beritahu kelas, can repeat. Baru kita buat 4 darab 4 darab 4 darab 4. Kalau tadi tak boleh lah. Okay? Okay? Okay kelas, kenapa 10? Kenapa 10 kelas? Kelas hold on lah. Kavinish, can you go shower and come? Go shower. Anna already go swimming class. Okay kelas, boleh beritahu cikgu kenapa dia 10? Nombor telefon ada 10 digit. Yes, betul. Yap, betul. So dia kata dia nak teka kod 4 digit, itu yang ada 4. Tapi ada 10 digit, so kita dah ada 10. Boleh yang kelas? Okay nah, I continue So jangan lupa yang tadi apa yang cikgu ajar kelas. Sebab tu cikgu tak nak confuse tadi. But since you all concern with the formula, kita habiskan formula dulu lah. Baru kita pergi cari. Okay, so menentukan bilangan pilih atur. So kelas, tak payah. Is it right to work? Okay, cikgu ingat tu faham. Kelas, ini yang tadi berlaku kelas. Daripada ni kita
tua ini ada kata tua kelas boleh disusun sekiranya ulangan huruf tidak dibenarkan. Kelas ini yang tadi cikgu ajar kamu basic lah. Huruf tidak dapat repeat. Okay, tak repeat. So kelas, ini yang tadi cikgu dah ajar kamu pilihan dia. Cikgu dah ajar kamu pilihan dia. 4 pilihan, 3 pilihan, 2 pilihan, 1 pilihan. Okay. So ini yang kelas sentiasa ingat kelas, ini penting ah. Okay, kalau yang mana kalkulator tadi kita dah buat ini ya kelas. Dia ada di sini. So 4 faktorial 24. So kelas bilangan cara menyusun huruf-huruf ni dikenali sebagai filiatur. Cikgu dah beritahu kita susun. So 4, 3, 2, 1 dikenali sebagai faktorial. Itu pun cikgu dah beritahu kamu boleh tulis macam ni lah. Okay kelas, so apa formula n faktorial? Okay, ini yang nanti kamu akan faham kelas. Bila n faktorial maksudnya kita pilih semua. Okay, 4P, 4. Okay, that's how this formula come lah. Nah, kelas ini penting lah kelas, ini penting. Kelas ini sangat penting kelas. Nanti juga akan beritahu kamu solat n bagi SPM kamu akan tahu. NPN maksudnya kita mula dengan n, dia akan mengurangan itu jadi 4P4, dia jadi 4, 3, 2, 1. Tapi di sini kita tak tahu apa nilai n, kita letak je dot. Okay, so kita dah tahu. Tapi n tolak 1, n tolak 2, and so on lah. Sampai n tolak 10 ke berapa kita tak tahulah. Faham kelas ini? Faham ah? Konsep apa dia gunakan sini? Tak tahu tak cikgu? Ini penting lah kelas. Kelas okay? Yes, soalan. Michelle. Yes, okay. Kenapa ini jadi 3? Kenapa ini jadi 3? Ini kenapa ini jadi 3? Kenapa ini jadi 3? Sebab, ya. So, n dia di sini adalah 4, n tolak 1, n tolak 2. Itu formula dia. NPN, maksud dia adalah ini formula dia. Pembuktian dia yang ni dah. So, kalau dalam SPM disuruh kamu buktikan formula ni, kamu boleh gunakan ini untuk buktikan, tak salah. Kamu boleh guna nombor dan buktikan, boleh saja, tak salah. Cikgu. Yep. So ini formula ni hanya boleh guna dekat soalan yang tiada pemulangan lah. Tak ada? Boleh? Boleh guna untuk semua? Habis tu contoh kalau buat yang macam untuk Yes, yang ni tak boleh. Dia memang kalau NPN, kalau kamu guna P, kalau kamu tekan kalkulator, otomatik dia dah tolak 1. Dia tak ada pengulangan. Betul lah Nas, thank you. Oh, patut lah. Yes. Yes. NP4 memang tak ada pengulangan. Ni tak boleh pakai macam tadi 10 darab 10 darab 10 tak boleh. Tak boleh sebab tu di sini pun dia tak boleh sebab kamu nak ambil semua. Okay. So terus kalau kita nak ambil semua kita gunalah yang sebab tu dia tak boleh sebab formula ni memang syarat dia di sini memang dia buat NP4. Okay, NP4. Okay. So itu yang formula dia, kamu kena tahu apa formula dia. Okay, nampak tak formula dia adalah dia pengurangan. Okay, jangan tekan kalkulator lah. Okay, sebab tu dia kata n objek yang berbeza diberi sebagai n faktorial. Ini yang berbeza, yes. Yep. Nah, n faktorial kamu pilih semua, n faktorial sama dengan ni. Nampak tak? Semua ni sama. N faktorial sama. So case pengulangan tidak dibenarkan. So kamu kena tahulah maksudnya kita tidak benarkan saja, dibenarkan. Faktorial kita kena buat sendiri lah. Boleh? Okay kelas, give me, kamu cuba buat soalan ni. Jangan tengok contoh di bawah lah. Okay, cuba buat saja yang ni. Sorry ya kelas. Cikgu settle sikit dekat rumah. Okay kelas, kamu okay lah boleh tengok contoh sekali. Kamu tengok macam dapat kelas ni penting penting. Kamu kena tahu. Macam mana dibuat kelas, cuba buat soalan ni. Cikgu settle sekejap. Give me 5 minutes.
Okey kelas, kelas sorry kelas sebab pembantu cikgu dia tested positif. So cikgu isolate dia dalam bilik. So anak cikgu si kecil tu baru bangun. So cikgu kena uruskan tadi sekejap. Sorry ya kelas. Okey, macam mana? You all okay? Kelas, korang ada ke tak ada? Yep. Okay, good question. Okay, let me explain. Okay kelas, beritahu cikgu apa maksud okay, 11 factorial kita buat apa? 11 darab 10 darab 9 darab 8 darab 7 darab 6 darab 5 darab 4 darab 3 darab 2 darab 1, betul? Okay, betul lah? Ini maksud dia apa? Yang ni semua. 9 factorial. 9 factorial. Itu yang berlaku di sini. 11 factorial, 11 factorial sama dengan 11 darab 10 dia terus letak 9 factorial. Yang bawah ni memang 9 factorial, so cancel lah terus. Nanti sama juga macam darabkan 9 factorial sama dengan 9 darab 8, darab 7, darab 6, darab 5, darab 4, darab 3, darab 2, darab 1. So nanti kita akan cancelkan juga kan? Nombor yang sama. So itu yang dapat ni jawapan dia. Okey tak? Faham tak? Can So ini kamu kena tahulah konsep dia. Okey? Macam mana yang B? Kelas B okey tak? Cikgu. Yang B tu contoh kalau 4 wait. Macam mana? Contoh kalau yang 6 factorial tu dia 2 tau. 2 factorial. Means macam mana? Okey, kamu beritahu cikgu soalan cikgu tulis dan kita boleh buat sama-sama. Contoh kalau tak ada potong lah. Means 4 factorial kan darab dengan 2 factorial. So 4 darab 3 darab 2 darab 1 darab 2 darab 1 Ya, betul. Okay. Maksudnya kalau soalan dia baca ni saja. Ya betul. Betul, so 4 darab 3 darab 2 darab 1 darab 2 darab 1 lah. Memang kena buat macam tu. Betul kan Nes? Ni soalan kamu kan? Betul. Okay, ada soalan lain? So kelas SPM dia takkan keluar nombor lah, dia bagi yang ni. 10 kamu selesaikan. Kelas cuba buat soalan ni A. N factorial, N tolak 2 factorial. Apa jawapan dia? Betul tak kelas? Cuba tengok sini. Betul tak kelas? Ni soalan SPM lah kelas. Lepas tu buku teks sangat penting kan kelas. Ni soalan SPM And tahun ni pun ramai yang predict soalan jenis macam ni. Kelas faham tak yang apa yang cikgu buat di sini? Tolong tanya cikgu soalan. Faham. Tak faham? Tak. Okay, ini sama je dengan sini. Okay, di sini kelas N factorial. Maksudnya dia akan jadi N tolak 1. Okay, kamu letak sini 5 kelas. 5 factorial. Selalu kelas dengar bab ni kamu tak pasti saja kelas, kamu terus letak nombor. So kamu akan dapat, kamu boleh imagine macam mana buat N factorial. So dia letak nombor 5, 4, 3, 2, 1. Kalau N factorial, saya akan letak nombor 5, so nombor sama N. Lepas tu N kena kurang 1. Lepas tu N kena kurang 2 and so on. Tapi, alamak. Kelas ini faham tak kelas? Ni faham Faham. Tapi di sini, N factorial, bawah dia N tolak 2 factorial. Tapi atas kalau dah ada N tolak 1,
N tolak 2 je. Saya tak payah continue lah. Ini dot-dot ni maksudnya factorial di sini. Betul tak? Betul tak kelas? Oh, faham. Faham ah? So sebab kamu akan continue. Kamu akan continue N tolak 2, N tolak 3, N tolak 4. Tapi kita tak tahu sampai bila. Sebab kita tak tahu nilai N. Yes, betul. Betul Z. Yes. Betul. Faham ah? Kelas ini soalan SPM ah. Tengok dia tak bagi, dia bagi dalam contoh je. Dia kata fikirkan, bincangkan. Tapi itu yang keluar dari SPM. KBSM pun ni dah keluar kelas sebelum ni, dia dah keluar ada soalan ni. Even this year trial kelas, kamu kalau ada masa nanti cuba akan share kamu soalan trial tahun ni kelas. Kamu boleh dapat, ini yang banyak mereka minta soalan macam ni. So tapi konsep dia dari mana? Konsep di sinilah. Tengok contoh dia bagi nombor so that kamu faham. Tapi SPM keluar adalah N. Boleh tak kelas? Can I continue? Sebab cikgu tak nak kamu blur lepas tu cikgu continue nanti kamu takkan faham the next one. Can Okay, let me continue. Kelas again cikgu beritahu buku jangan beli apa-apa buku rujukan kelas please please if possible unless you want see more example kamu beli buku rujukan tak apa. Tapi nak refer kelas I'm telling you seriously please refer textbook. Especially perbincangan lah akan keluar buku teks. Bukan saja advanced semua subjek macam tu. So kalau nak kamu fahamkan semua konsep dalam buku teks. Kalau buku teks kamu dah mahir, that means apa saja soalan keluar kamu boleh jawab. Okay kelas, cikgu beritahu lagi sekali buku teks sangat-sangat penting. Kalau boleh beli saja buku teks di tempat dan 5 simpan untuk rujukan kamu. Okay, very cheap also kelas can buy in the market. Murah daripada apa yang kamu spend untuk benda lain. Ini ada dalam online. Kalau kamu nak bentuk print out, beli sajalah buku. Okay, let's continue. Kita kena siapkan buku teks dulu kelas, baru kita bagi contoh. Tadi cikgu dah ajar tu, kamu dah tahu konsep pilihan tu. Itu yang konsep pilihan tu lah tadi kelas. Okay, contoh 3, cari bilangan cara menyusun huruf perkataan bijak tanpa ulangan huruf. Tanpa ulangan lah kelas. Okay, so tak ada ulangan saja kelas, kamu boleh guna factorial lah. This one shouldn't be a problem. Tadi kita dah bincang. Betul tak kelas? Boleh kan? This one okay Contoh 3. Kelas respon. Contoh 3 okay. Okay kan. Okay, we continue. Nanti kita akan bagi formula. Yes. So, bab ni dia punya jawapan akhir tu dia nak cari berapa pilihan saja. Yes, bilangan cara lah. Ini bilangan cara menyusun. Susunan. Bilangan cara susunan. Kalau pilihan tu kita ada dua kelas bab ni, kita ada pilihan tu dan gabungan. Dan gabungan, dia interrelated. Ini dari sini pergilah. Kalau nombor besar kita guna gabungan. Itu saja. Nanti kamu akan dapat. Tapi gabungan dia lagi senang lah. Nak nampak soalan ni senang. Dalam pengalaman cikgu, bila student dia lagi senang buat gabungan daripada pilihan tu. Sebab gabungan soalan dia direct, nampak. I mean can see clearly lah apa dia nak. Compare dengan pilihan tu. Okay. Okay guys, tanya cikgu soalan lagi. Contoh 3 okay. Can I continue? Okay kan, thank you. Let's continue. Okay kelas baru kita nak masuk formula. Okay, kenapa dia ada N, ada R. Yang tadi kawan-kamu tanya, kita akan buat. Okay kelas, kamu sebelum ni kelas, kamu ada linear saja. Ini KBSM KSSM tambah ini. Bulat. Kalau meja bulat berapa pilihan? Sebelum ni tak ada kelas, ini tak ada dalam pilihan tu. Ini baru, syllabus baru. Syllabus baru, so cikgu pun tahu ni dan beritahu budak ini mesti akan keluar lah. Tahu kamu pun ini mesti akan keluar kelas. I tell you, I'm very sure. Okay, sure will come out. Sebab itu, bab tu kalau itu yang dia addkan mesti akan keluar kelas. I'm very sure. But you all no need very much lah. Sebelum explain nanti cikgu akan beritahu yang mana nak fokus. Yang later lah, later part. Now kamu kena tahu semua. Okay class, ini nanti cikgu beritahu bila soalan cikgu terangkan membulat tu apa, linear tu apa.
Okey, cikgu terangkan ini formula dia kelas. Okey, yang N tolak 1 ini untuk bulatan kelas ini, tolong hafal lah kelas. Ni hafal lah. Kamu nampak perkataan bulatan dalam bentuk bulat. Okey, circular measure apa saja dia kata dia buat manik dalam bentuk bulatan. Ini mesti guna formula ni. Okey, so kelas kamu tampak di sini baru cikgu terangkan yang ni kelas. Okey, contohnya API. Kelas cara susun API apa kelas jawapan dia? Ada perkataan API. Apa jawapan dia? Apa jawapan dia kelas? Api, cara nak susun api. Cara nak susun api macam mana? 3, 2, 1, yes. So jadi 6. You dah tahulah. Itu yang dibuat sini yang kelas nampak tak linear. API, IAP, PIA, AIP, PII, ada 6 pilihan. Tapi benda yang sama kalau kita susun dalam bentuk bulatan. Apa jawapan dia? Itu yang baru, silibus baru untuk tahun KSSM. Okey kelas, so kamu tahu dalam satu bulatan dia boleh susun sebagai API, IAP atau PIA. Okey, yang dia susun kat atas tu sama susun. Kenapa jawapan jadi 2 kelas? Kenapa jawapan dia 2? Kenapa betul? Okey kelas, dia sebab di sini kamu kena angka berapa kelas? Dia ada 2 saja. Ini semua kira satu benda yang sama kelas. Okey, bila di sini kamu buat susunan untuk bulatan, okey cikgu tulis kat sini ya. Bila bulatan kelas, okey cikgu susun Anas duduk sini, Sarwish duduk sini, okey. Okey, Limimpang duduk sini, okey. Cara susunan ini adalah sama dengan kalau saya buat susunan macam ni. Okey, Limimpang sini, Anas sini, Sarwish sini. Ini kita anggap dia sama. Bukan pilihan berlainan, bukan perlainan. Kita bukan kira dia sebagai lain. Dia adalah yang sama. So itu yang ditulis di sini, nampak tak kelas? Dia sama. Okay, API nampak kan? API. Dia sama je satu bulatan. So ini semua adalah satu pilihan. Yang lagi satu adalah lagi satu pilihan. Bila berubah macam ni. AIP. Faham tak kelas? Itu yang jadi, dia susunan dia jadi 2 saja. Itu yang kita gunakan formula dia. Dalam bulatan, dalam linear, kita anggap setiap ini unik berlainan. Setiap unik ini berlainan. Itu yang dapat 6 pilihan bila linear. Tapi bila kamu letak dia orang sebagai satu bulatan, okey, kita anggap benda ni adalah benda yang sama. Itu yang diletak sini sama, kelas sama. Dia sama walaupun dia kedudukan dia saja berubah. Dia sama. Kita susun dari mana saja kita fikir. Okey, kita letak A dulu. Kalau sini Anas, sini Sandwich. Okey, sini Limimpang. Kita tengok ini saja susunan dia. Kalau kamu letak A sini. Okey, A di sini. Okey, Sandwich sini, Limimpang. Masih benda yang sama. Unless perubahan dia berlaku macam ni. Sini Anas, sini Limimpang, sini Sandwich. Dia pergi macam ni. Ini kita anggap dia lain lah. Oh, means dia punya arrow tu terbalikkan sajalah. Yes, Dia patah balik. Yep. Ini go pray first. Class hold on Go pray first, then go eat your breakfast. Okay, kelas boleh. So kelas untuk bulatan, don't worry much, don't think much sebab semua akan keluar linear saja. Semua soalan linear saja. Bulatan paling susah akan keluar adalah kita gunakan formula ini. Lepas tu ada lagi satu, kita akan tolak satu. Nanti cikgu akan beritahu bila kita akan tolak satu. Okay, ini nanti cikgu akan beritahu kamu bila lah. Okay, so kelas untuk bulatan don't worry much lah. Don't worry much, gunakan formula saja kalau ada perkataan bulatan. Later give you 2 questions. Tapi selepas tu semua akan keluar adalah linear saja. Semua linear saja. Okay, so don't worry much about bulatan. Okay, kamu kena tahu saja. Ini ada masa tengok kelas. Meja bulat, apa-apa bulatan saja kita gunakan tu. Later I tell you.
Okey, tapi selain tu semua adalah formula adalah yang kita akan gunakan konsep linear. Ini yang baru untuk tahun kamu. Kelas, is it clear? Ada masalah tuan cikgu? Okey, so tentukan bilangan cara menyusun 6 orang murid untuk duduk di sebuah meja bulat. So cikgu dah kata meja bulat saja 6 orang, 6 tolak 1 faktorial 120. Itu jawapan dia lah. Okay, so basically this one. Okay, so kamu tengok contoh, ini yang kena tolak satu kelas. Ini yang kena tolak satu yang tadi cikgu kata. Cari bilangan cara menyusun 12 butir manik pelbagai warna untuk membentuk sutas rantai mainan. Kelas, ini tengok kelas. Apa beza dengan ni? Ini ada 6 orang, kita susun saja 6 orang. Okay, kita susun 6 orang. Tapi ini yang kelas ada warna berlainan. Okay, so dibagi N seorang 12. Setiap manik perlu disusun dalam bentuk bulatan. Didapati bahawa susunan manik mengikut arah jam atau lawan jam. Kita kena consider kedua-dua. Okay, dia ikut macam ni. Atau macam ni. Okay. Boleh ya kelas? So dua ni adalah itu yang jadi di sini ya kelas, di sini. Bila kita ada dua and total dia ada bila kita buat yang tak ada syarat apa-apa kita tolak saja kelas. Bila ada syarat, ada dua cara dia, lawan jam, arah jam. Okay, kamu kena 12 tolak 1 bagi 2. Mesti. Ni mesti kelas. Ni je cara dia. Ya. Ya, so kamu baca ni dulu. So susunan objek bagi seutas gelap atau galungan kelas ini semua digunakan dalam SPM kelas. Sini dia kata manik, so SPM dia boleh gunakan galungan yang berbentuk bulatan tidak melibatkan arah jam atau lawan jam kerana kedua-duanya adalah sama. Ini yang tadi cikgu beritahu. Dia berubah arah, actually kita tak kira dia apa-apa. Sebab tu kita bahagikan dengan 2. Dia bukan benda yang sama. Sebab tu kena bahagikan dengan 2. Sebab dia sama. Walaupun dia ada, kita anggap dia adalah benda yang sama. Sebab tu kita bahagikan dengan 2. Jawapan dia kita minus off. Sebab masa kita kira 12 tolak 1 tu, okay, kita anggap dia lawan jam dan arah jam. Lepas tu kita bagi 2 lah. Sebab dia satu saja. Kita kena ambil satu je sebab kelihatan dia sama. Okay, so untuk bulatan kelas, bulatan, kamu mesti bagi 2 kalau dia boleh buat 2 arah. Kalau dia kata disusun dalam satu bulatan, 2 arah, kita cancel off sajalah. Okay, so class, but don't worry much. Don't worry, yes Anas. Contoh kalau soalan ni kan dia mention arah kan? Ada 2 arah. Tak, dia tak mention. Kita anggap sendiri. Kita akan mention. Ini soalan dia. Ini penerangan dia. Soalan takkan beritahu. Kita kena anggap sendiri. Macam tadi saya kata, Anas, Lim Yin Pang dengan Salvage duduk satu meja bulat. 3 orang. So mereka boleh duduk ikut jam atau lawan jam, betul? Betul. Tapi kita bahagi 2 lah sebab kita anggap dua-dua tu adalah sama, benda yang sama. So mesti bahagi 2. Dia ada sendiri. Contoh 4. Contoh 4 mana? Oh, atas. Tak, yang ni tak ada warna yang berlainan. Ni orang yang sama. Dia macam ni. Tengok orang yang sama. Satu orang sini, satu orang sini, satu orang sini, satu orang sini. Kita tukar lawan jam pun, dia akan pergi macam ni saja kan? Betul tak? Sebab yang orang ni macam tadi, yang ni, dia boleh tukar macam ni. So macam ni, bila kamu tukar, kamu ada 120 cara. Tapi yang ni lain. Dia ada 12 bentuk manik pelbagai warna. So bila kamu susun ni, ada 2 bentuk soalan yang berlainan. Ini dengan ini lain. Ini kenapa kita tak bahagi 2? Kenapa ini kita bahagi 2? Sebab ini tak perlu lawan jam, arah jam. Sebab 6 orang kita susun saja di sebuah meja bulat. Di sini kelas, dia ada 12 putih manik pelbagai warna. Dia 12 pelbagai warna. Ini 6 orang saja, fix. 6 orang ni fix. Ini tak fix. Kamu buat seutas rantai mainan, kamu boleh buat banyak kan? Kamu buat satu, kamu boleh buat berbagai warna, betul tak? Dia tak beritahu mesti ada ini kan? Tiba dia bilangan manik 12. Setiap manik perlu disusun dalam bentuk bulatan.
So susunan manik mengikut arah jam atau lawan jam, tidak memberi perbezaan. Itu konsep kita. Tapi di sini ya kelas, orang ni tentukan bilangan chance menyusun 6 orang saja. Dia kata 6 orang. Fix. Orang yang sama. Fix. So kita terus guna n tolak 1 faktorial yang kita guna formula ini. Untuk ini saja kelas. Bila yang ada manik, kita buat gelang, semua kita akan ikat dia. Ini orang duduk di meja bulatan dengan ini lain. Okay, so menyusun 12 butir manik ni pelbagai warna dia lain. So kamu kena tahu kita boleh buat yang di sini ya kelas, dia duduk macam ni. Kita dah assume dalam form ini sudah assume ini sama dengan ini. Kita dah assume dah. Bila 6 orang kita susun. Tapi bila it's come to manik, gelang, semua ni dia boleh susun dalam cara mana saja. Sebab first biru, kuning, merah, hijau, ni. Lepas tu sama saya letak biru, kuning, hijau, semua. Lepas tu sama benda tu saya repeat balik. Arah saja berlainan. So itu yang kita anggap sama. And class, yang ni, yang bulatan ni kamu jangan confuse, cuba bagi 2 contoh yang berlainan so that kamu akan faham. Boleh? And as I say class, bab untuk susunan bulatan dia akan keluar satu soalan saja and don't worry much. Dia tak banyak. And cuba risau yang linear saja. Yang ni kamu jangan risau. Cuba nanti beritahu kamu 2 contoh bila kamu nak tolak 1, bila tak tolak 1. Itu je kan kamu confuse, itu saja kan. Bila nak bahagi 2, bila tak nak bahagi 2. Betul tak kelas? Betul. So I give you example. So kamu akan faham bila tengok soalan tu, 2-3 soalan kamu akan faham. Kenapa? Cikgu yang ni dia orang saja fix, orang yang sama, dia boleh duduk satu lawatan macam ni atau macam ni. Ini dah sama. Tapi bila kamu tu manik, dia bukan macam tu. Dia boleh pelbagai and dia boleh repeat balik. So ini kita tahu, 6 orang either macam ni atau macam ni. Dia macam ni atau macam ni saja. Okay, tapi di sini dia lain. Bila dia ada 12 warna, disusun, dia buat banyak jenis gelang. So gelang tu dia akan repeat balik. Warna dia berulang tapi dia buat repeat balik. Dia sebelah lain. Itu yang kita akan tolak dulu. Berapa cara tu kita bahagi dengan tu. Okay, so kelas ini don't worry kelas. Nanti cikgu akan come to you about the examples. Bila kita buat soalan, kamu akan faham. Boleh? So kelas, even di sini pun kelas, kamu tengok ini semua dah biasa. Bilakah bilangan cara menyusun 7 orang pelanggan? Okey kelas, apa jawapan nombor 3, apa jawapan nombor 4? Cuba buat. Kavinish, what are you doing? Plus 1 sec Dah siap? Soalan 3 dan 4.
Okay, ya. Okay, Sandwich, kenapa 3 kamu tak bagi 2, kenapa 4 kamu bagi 2? Tiga tu macam orang yang sama. 7 orang tu macam satu huruf. Boleh tukar-tukar tapi 4 tu berlainan warna so tak boleh. Kena bagi 2 Yeah. arah yang berlainan. Warna berlainan dan kita tukar arah dia. Ijaz set 12 warna berlainan-berlainan tapi kita akan tukar arah saja, so kita bagikan 2. So kelas, kalau kamu tengok contoh ni obviously bila disusun orang bukan macam tu. Ini dikata berlainan warna bila dibuat seutas rantai. Wait, what Zack ask me? Cikgu, jadi maksudnya bulat tak payah bagi 2, rantai bagi 2. Tak, orang-orang. Bukan bulat, yes, actually duduk lain. Kita buat rantai galon. That's why they give you example here. Sebab tu dia kata di sini. Susunan objek bagi seutas gelang atau galongan yang berbentuk bulatan tidak melibatkan arah jam, lawan jam. Okay, tapi yang ini melibat. Ini ada 2 jam. Kita consider dua-dua. Okay, cikgu terangkan lagi sekali sebab ramai yang tanya soalan. Okay kelas, apa maksud dia di sini? Macam tadi cikgu kata, kawan kamu 2 orang duduk. Okay, kita consider dia. Okay, kita consider ni. Okay, dia lawan jam, arah jam. 6 orang duduk. Tapi di meja ni, okay, di sini, dia berlainan. So dia boleh, kalau dia berbulatan, kita ignore dia. Kita ignore yang dia lawan jam ke arah jam. Kita tak consider langsung. Sebab tu kita bahagi 2. Okay, kita boleh ikut dia biasa mencari macam biasa saja. So kita tahu dia n tolak faktorial kita bahagi dengan 2 macam Salvage tadi kata. So kelas, apa yang kamu boleh faham adalah bila kita susun orang yang fix ada berbagai warna. So ini kita consider arah dia. Ini langsung kita tak consider arah. Sebab tu kita bahagi dengan 2. Cikgu. Yep. Jadi soalan 4 tu yang contoh 4. Dia sama macam membulat Sama macam nombor. Maksud saya macam kalau ikut formula tu N dia potong lah yang dengan bahagi 2 tu. Yes, macam nombor 3 dia terdapat 7 orang pelanggan yang perlu disusun untuk duduk sebuah meja bulat. Okay. So bilangan cara susun 7 orang tu, 7 orang pelanggan adalah 7 tolak 1 faktorial. Itu saja. So 6 faktorial basically. 6 faktorial. Kenapa 6 faktorial lah? Sebab suatu cara dia yang lawan jam kita cancel off. So dia terus jadi 6 faktorial. Faham tak? Yes. Memang itu formula dia. Sebab kenapa tolak 1? Sebab kita anggap dia, susunan dia macam tadi saya kata. Okay. A, B, C dengan B, C, A adalah sama. Sebab tu kita tolak 1. Yang ni semua kita tak anggap benda dia sama. Kita anggap benda dia sama. Kita dah sama. Walaupun kalau linear dia jadi 6, di sini kita anggap dia sama. So dia ada 2 cara. So tak payah tolak 1, tak payah bahagi 2. Memang dua-dua cara arah dia berlainan. Itu yang 3 faktorial bagi 3 menjadi 2. Okay, so basically N dia adalah 3 tolak 1. Okay, 3 tolak 1 faktorial. Itu yang dapat jawapan 2. So tapi di sini ya kelas, untuk soalan nombor 4, dikata N dia 8. Okay, ada 8. Okay, 8. Let me check the question. Dia ada 8 permata. So diberi N8, dia berarti bahawa susunan mengikut arah lawan jam dan arah ikut jam tidak memberi perbezaan. Okay, so untuk ini yang kelas. So di sini kenapa tak bahagi 2? Kenapa tidak bahagi 2? Sebab kita dah tahu yang ni. Lawan jam, arah jam. Di sini kita, bila diikut 8 butir lawan jam, bila dibuat ni rantai yang kelas, rantai dibuat rantai. Ni orang duduk ini kita buat rantai. So kita tak kisah, kita kena bagi 2. Lawan jam atau arah jam.
kita tiada memberi perbezaan. So bila tidak memberi perbezaan kita kena bahagi 2. So maka bilangan cara menyusun 8 butir pemata tu yang berlainan warna memang kita kena buat macam biasa yang atas tu 8 tolak 1 faktorial. Kalau ikut jawapan biasa 8 tolak 1 faktorial. Kita kena bahagi 2. Kalau kamu nampak rantai ke, kamu nampak gelang ke, galongan ke, memang kena bahagi 2 sebab benda-benda macam ni lawan jam arah jam is not make difference. Bahagi 2 itu saja. Tapi kalau orang yang duduk satu meja tu make difference. Ada 2. Kita akan considerkan sebab tu kita tak bahagi 2. Boleh ya kelas? Okay dah? We will do slowly. Zep. Betul. Tadi Zep cuba dah jawab. Yes, betul Zep. Okay kelas, yang bab ni kelas itu saya kata konsep. Tapi ni konsep yang baru lah, yang bulatan. Boleh kelas? Can I continue atau kamu rasa macam blur sikit? Boleh. Okay, walaupun blur cikgu tahulah. Biasa bab ni blur tu, bila tak ada bulatan pun semua pelajar blur. So nanti kita akan buat soalan, don't worry much. So kelas kita dah masuk yang seterusnya. So menentukan bilangan pilihan atom bagi n objek berbeza pada satu masa. Tadi tua kita dah buat dalam kelas, ada 4 pilihan. Okay, so apa yang berlaku di sini macam tadi. Kita nak ada 7 pilihan. Okay. Okay, dari 7 kita dah pilih 4. Okay, dalam satu kotak pertama terdapat 7 cara okay, ini tak payah lagi. Cikgu terus pergi ke soalan. Okay, cikgu dah terangkan formula dulu. Kelas ini formula tadi seperti tadi. NP4 NP4 N factorial sama. Betul tak kelas? Okay, apa formula dia? Apa dia punya ni factorial? Plus N tolak 1, N tolak 2. Okay, tadi ingat dah kelas di sini. Wait. Di sini. So NP4 N tolak 1, N tolak 2 itu yang kita buat di sini. NP4 itulah dia jawapan dia kelas. R, bila jadi R, formula dia berubah. So tadi NPN itu yang kita buat N tolak 1, N tolak 2, okay. Tapi di sini NPR. So ada nombor yang berlainan, obviously. So N factorial, N tolak R factorial. Kelas ini pun sama kelas, kamu mesti pandai buktikan formula ni ya kelas. Mesti pandai buktikan formula dia. So NP4 kelas. Dia kata tanpa menggunakan kalkulator, so tengah kalkulator kamu tahulah memang kamu ketekan kalkulator senang. Tanpa guna kalkulator kamu mesti mahir gunakan yang ni. Mesti kena mahir. Ya tadi kita dah konsep yang sama lah, 2 factorial. Kenapa 6 tolak 4? Kelas cuba tengok formula dia, tanya cikgu dulu. Cuba yang ni. Baru kamu akan tahu macam gunakan formula untuk bab linear. Okay, kelas tanya cikgu soalan. And don't worry much kelas. Kalau kamu rasa alamak cikgu blur, cikgu tak ada. Don't worry lah. Kita akan buat slowly. Kita dah 2 bab tinggal 5 dah habis. Then not much problem. Okay. So cikgu 6P4 tu contoh dia nak 4 pilihan, just tolak 4 je lah yang dia punya bahagi tu. Okay, dia tengok kita baca soalan dia. 8 orang ahli jawatan kuasa sebuah persatuan dicalonkan untuk memegang. Cikgu buat yang ini dulu Okay, kamu yang ni, yes. Ni yang di sini. So, naib presiden cari bilangan cara pemilihan jawatan tu dapat dibentuk. So, dikata 8 orang jawatan kuasa sebuah presiden calonkan. So, ada berapa orang? Presiden, naib presiden setiausaha 3 orang. So, 8 orang kita nak pilih 3. So, kalau tanpa guna kalkulator, kamu tahu 8 factorial bagi 5 factorial. Betul tak kelas?
Ni kamu kena buktikan dalam exam. So 8, 7, 6 darab 5 faktorial. 5 faktorial cancel. So apa jawapan dia kelas? Ini yang kamu kena tahu Tekan kalkulator memang senang lah, no problem. Kelas tanya cikgu soalan, kata cikgu tak tahu mana kamu faham, mana kamu tak faham. Cikgu main beritahu je. Okey tak kelas? Sebab bab ni bukan macam bab itu yang cikgu kata, bukan bab macam sukatan bulat kita buat. Semua calculation cikgu ajar kamu, okey ini teknik tak. Ini pemahaman kamu. You must understand. You don't understand, you must ask me, then I must explain until you understand. Itu yang cikgu nak beritahu. Okay? Class, can I continue? Okay, faham. Okay. Yup. Kenapa cikgu boleh terima betul? 8 tolak 3. Okay, boleh? So kelas, di sini apa yang kamu akan beritahu? Okay, ini yang tadi. Katakan 4 huruf daripada perkataan bertuah ingin disusun dalam bentuk bulatan, berapakah bilangan susunan diperoleh? So jika perkataan bertuah disusun secara linear, kita tahulah, maka bilangan pilihan diperoleh adalah 7.4840. Namun jika perkataan tersebut susun dalam bentuk bulatan, 4 susunan yang sama akan diperoleh. Maka pilihan 4 daripada 7 huruf dalam bentuk bulatan. Okey kelas, kenapa dikata 4 ni yang sama? Kenapa kelas? Apa soalan cikgu? Ini. Soalan ni. Cuba baca yang ni. Sebab tu kata buku teks, kamu kena go through one by one. Kelas baca yang ni. Kelas. So kalau dia nak 4 huruf saja dalam bentuk bulatan kena bahagi 4 lah. Yes. Sebab dia kan akan jadi sama. Dan dia kan akan jadi sama. So kamu kena ikut formula ni kelas. Objek yang berbeza, kamu kena buat NPR bagi R. Kalau sini 4 kita bagilah dengan 4. Kalau sini 8 kita bagilah dengan 8. Kalau sini 2 kita bagilah dengan 2. So ikut soalan je lah dia nak berapa. Yes, Kalau dia mention bulatan, so bahagi saja. Yes, kalau dia kata bulatan, susun, perkataan berapa bulan susunan tu kita bagi je dengan 4. Okay. Sebab tadi kita consider dia tak ada ulangan ini, dia berubah. Bilangan susunan yang boleh, so memang kena bagi dengan 4. Kalau kita nak guna formula lah, kalau kita nak guna formula. Tadi kita buat yang vektorial. Boleh tak kelas? So yang ni kamu akan mahir bila kita buat how to say soalan yang similar, baru kamu akan buat. Lepas ni baru kita akan jumpa lah. Kita akan jumpa soalan dia. Okay kelas, ini kenapa bagi dengan 2? Kamu akan nampak similar soalan tadi. Kelas ini kenapa bagi dengan 2? Okay kelas, nampak tak? Yes. So what is weird So kelas bila? Ya betul. So whenever dikata gelang semua kan, lawan je kita akan bagi dengan 2. Betul tak kelas? You nampakkan design dia. Soalan yang sama, formula dia sentiasa. Tadi cikgu dah beritahu formula dia adalah NPR bagi R untuk bulatan. Tapi when it come to gelang, okay, apa kita nak buat tadi? Pelbagai warna. Ya, pelbagai warna atau gelang semua tu automatik kita bagi 2, nampak tak? Extra ada 2. Sama seperti soalan di atas yang sebelum ni kita jumpa.
Yang 7 orang duduk meja dengan ada seorang di bawah ni. Faham tak kelas? So setiap kali bila ada bulatan kamu kena concern dia ada buat tak yang berbagai warna semua tu, then you can boleh siapkan soalan dia. So kelas, so what I want you all to do is, sebelum lagi masuk formula yang ni sikit nanti ya kelas, ni bilangan susunan dia. Nanti ini yang kamu tanya tadi, kenapa ini dengan ini semua. Because we go slowly lah. Okay, we go slowly one by one, then cuba akan terangkan pada kamu lah. Okay, apa yang cepat-cepat. Okay kelas, I can see you tomorrow. So kelas, boleh tak buat latihan ni? 4.3 saja. 1, 2, 3, 4, 5. 1 hingga 5. Boleh tak kelas? Kelas esok pukul 9, is it okay for you all? Boleh cikgu. Boleh ketua mereka semua setuju kan? Pukul 9. Betul cikgu. Okay kan. Then in that case then shouldn't be a problem lah. Cikgu boleh kelas, kita buat slowly kelas. Kita tak boleh cepat-cepat. Nothing to rush about. Bukan nak SPM kita memang dah depan lah. Kita memang boleh rasa bulan 6 kita boleh habiskan syllabus. No problem. Kita buat slowly. Yang bab macam sebab cikgu pilih bab ini ya kelas. Even cikgu buat dalam kelas pun no point. Kita perlukan yang ni. Ni take time. Kita buat slowly. Okay, kamu cuba buat latihan tu. Cuba baca buku teks kelas. Cuba baca buku teks. Nanti yang mana rasa bila tak faham boleh tanya cikgu. Especially yang kelas bahagian-bahagian perbincangan ni ya. Inilah soalan SPM cikgu beritahu kamu Tolong go through. Tolong go through. Boleh tak kelas? Kelas? You all there? Boleh Kelas semua ada ke tak ada atau tak faham? Boleh. Boleh Okay, biasa 4 orang respon. Okay lah semua ada dia. Okay kelas, I see you tomorrow, cuba buat latihan tu. Kita pergi buat lagi esok. Yang kita akan buat soalan. So, kelas, sepanjang cuti 1 bulan ni ya kelas, kita takkan buat bab lain. Bab ini saja. Lihat tu dengan gabungan. Cikgu takkan ajar bab lain. Don't worry. 3 bab sudah mencukupi untuk sebelum masuk 3x5. Bulan 4 nanti. Bulan 3 kamu tenahi sekolah kelas. I tell you Nombor 1, 99% kamu tenahi sekolah. Nombor 1 Mac kamu tenahi sekolah lah PDPR. Okay, jangan beritahu cikgu Purita kata PDPR. Jangan pergi hebohkan pada ibu bapa kamu 90% cikgu beritahu. Sebab SPM masih diteruskan. So very less chances lah kamu datang sekolah. Okay, as far as I know, PDPR sampai kamu akan buat naik 1st April if I'm not mistaken. Okay, so kita akan continue. Masa bulan 3 kita akan buat bab lain satu. So untuk cuti ni kita buat bab ini saja. Sebab bab ni kamu perlu kita bincang banyak soalan dia. Okay, is it okay kelas? Okay, yang tak respon tu boleh tak cikgu angkat kamu semua faham, kamu okay? Boleh kelas? Okay, can okay, thank you very much. I see you tomorrow. Okay, welcome. Terima kasih cikgu. Okay, welcome. Thank you.